Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Sahabat saya, saudara pengacara majlis yang kita raikan, Puan Puteri Khalijah binti Muhammad Rali, calon N24 Ulu Kinta, calon Perikatan Nasional. Tuan-tuan, puan-puan, para sahabat, para pendukung Parti Perikatan Nasional yang saya muliakan, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah dapat kita berjumpa pada lewat malam ini dalam keadaan santai, angin sipu-sipu bahasa, sipu-sipu bahasa, sepui-sepui. Nak cek, saya nak tengok orang Ulu Kuang betul dah bahasa Malaysia dah. Jangan cakap utara. Alhamdulillah kita dapat berjumpa hari ini saja. Hari ini adalah program saya yang keempat. Awal tadi kita ada program bersama dengan rakan-rakan daripada kaum India. Saya jemput semua wakil-wakil daripada 38 kuil di seluruh Parlimen Tambun. Tapi kita jemput 20 orang, yang datang 70 orang. Alhamdulillah, semua datang bagi sokongan. Daripada 70 orang yang datang tu, saya bersoal jawab. Dalam soal jawab tu, banyaklah soalan. Dalam ramai-ramai tu, seorang je yang marah saya, lain semua sayang. Jadi saya katakan pada beliau, sepanjang 4 tahun kita mentadbir ataupun berkhidmat di dalam Parlimen Tambun ini, saya tidak berkhidmat bersendirian. Kita memberi khidmat bakti kita sebagai satu pasukan, tim Tambun satu hati. Dan alhamdulillah, mereka menerima kewujudan kita dengan begitu baik. Saya tak sangka. Saya sebenarnya malam tadi berhasrat nak pujuk-pujuk, nak curi hati dan sebagainya. Tapi mereka datang dengan komitmen. Dia kata, Datuk Seri, bila kita tubuh kerajaan 20 hari bulan, apa cakap? Tubuh kerajaan 20 hari bulan, kita nak Datuk Seri terus buat A, B, C, D, E. Dia pula kabur. Jadi begitulah keyakinan rakyat kepada kita, Parti Perikatan Nasional, gabungan daripada PAS, Bersatu dan juga Gerakan di Semenanjung ni. Tuan-tuan dan perempuan, kalau beberapa bulan yang sudah, kita sebenarnya tak tahu hujung pangkal ke mana arah kita nak pergi. Kalau kita tengok keadaan yang berlaku hari ini, semuanya berlaku berpunca daripada awal lagi, daripada 6 tahun dulu. Bermula dengan apa yang berlaku di peringkat Kerajaan Persekutuan. Apabila kita semua di sini, semua kita daripada semua parti, semua rakyat dah berasa gundah gulana bila berlaku perkara-perkara yang tak berapa baik dalam pentadbiran kerajaan. Kita dah nampak perkara tu, dan kita dapat maklumat-maklumat yang cukup jelas, bukannya datang daripada negara kita saja, tapi daripada seluruh dunia. Dan pada PRU yang ke-14, mungkin Allah nak bagi kita pengajaran. Belum lagi disatukan kita lagi, belum terusik hati pemimpin-pemimpin kita untuk bergabung. Tetapi melalui pengalaman itulah yang kita telah mempelajari banyak perkara. Sebagai contoh, saya selaku Menteri Besar Negeri Perak daripada Pakatan Harapan, saya berpeluang bekerjasama dengan Parti Amanah Negara PAN. Saya pernah bekerjasama dengan Parti Keadilan Rakyat, Keadilan. Saya pernah bekerjasama dengan Parti Demokratik Sosialis. Apa nama? DAP, DAP. DAP, bukan DAP makan tu. Jadi tuan-tuan dan puan, saya dah lalu benda ni. Kalau kita tak diberi pengalaman ini, tentunya kita tak tahu perangai. Dan sebelum ini, tuan-tuan dan puan, kalau parti PAS, dia dah belajar awal lagi.
Lebih awal lagi dulu, dia pernah berkawan dengan Dap. Dah dia tahu dah panggil Dap. Rupanya pada pengalaman saya 2018, panggil tu tak berubah tuan-tuan dan perempuan. Tak sedap sebenarnya. Kita sedar pada ketika itu. Hari ini saya nak ceritakan tentang hari penamaan calon. Masa hari penamaan calon, kita datang daripada satu sudut. Jauh sikit lah. Barisan Nasional dekat. Pakatan Harapan belah tengah, kita jauh ke tepi. Tak ngapa. Dugaan. Tapi kita datang beramai-ramai. Kita datang dengan satu rombongan yang cukup besar. Alhamdulillah. Saya dah pakat dengan Ustaz Hafiz. Saya kata, Ustaz Hafiz, besok saya nak semua pergi dengan berselawat. Dan kita selawat kuat-kuat. Bila kita berselawat ramai-ramai, bila sampai ke itu kita selawat lagi kuat. Tuan-tuan, saya tak pernah dengar Ustaz Hafiz Sabri punya suara sekuat tu. Dia kan cakap pelan. Orangnya pekerti mulia. Kan, cakap lembut. Hari itu penamaan calon dia punya selawat. Terkejut saya, kamu ni betul. Puteri pun boleh tahan juga. Bila kamu ngapai, saya kata. Tapi tuan-tuan dan perempuan, bila kita datang dengan kekuatan yang kuat tu, demo tengah main gendang pun berhenti, tuan-tuan. Betul tak? Siapa yang datang hari tu? Berhenti dia main gendang bila kita berselawat. Ini kekuasaan Allah. Kita pergi dengan penuh ikhlas, berhenti demo. Bila saya berjalan dengan Ustaz Hafiz dan Puan Puteri Halijah nak masuk ke Purasab Penamaan Calon, dia pun jerit. Pengkhianat. Saya suruh cakap kuat lagi. Saya, aku peduli apa? Lepas tu nampak kawan-kawan daripada PAN. Saya nak jalan-jalan. Kawan lama aku. Dia pula. Apa ceritanya? Saya cakap, Hafiz, itu lagi lama kawan dengan kamu. Aku baru lagi. Dengan kamu lagi lama. Oh ya. Dia pun sampai juga. Dia pun sampai. Lagi sekali. Dia seronok kawan dia dapat jadi calon. Jadi bila kami dalam keadaan tu pula, saya nak ceritakan tentang datang dari mana saya jadi pengkhianat. Pengkhianat ni bila kita janji nak buat satu, kita tak buat. Nombor satu, saya tak pernah janji nak bagi hak milik kekal tanah kepada Kampung Baru Cina. Saya tak pernah janji. Yang janji tu Dap. Yang janji tu Ngakoming. Dalam ceramah-ceramah dia kita boleh dengar. Dia yang janji. Dia tak mampu nak tunaikan, dia dituding jari kepada kami. Tapi saya setiap hari dalam mesyuarat, masa saya MB, saya lawan sungguh-sungguh. Sampai setiap malam, hari Selasa malam, mood tak berapa elok. Isteri najak bersembang pun tak berapa nak bersembang. Pasal susah hati besok nak mesyuarat. Saya tahu setiap hari dalam mesyuarat, mereka akan tekan saya nak minta hak milik kekal untuk tanah-tanah di Kampung Baru Cina. Tapi dalam keadaan itu, tuan-tuan dan perempuan, orang yang dalam mesyuarat kerajaan negeri itu, ada seorang nama kawan-kawan tuan-tuan yang lama, kena. Orangnya bukan orang lain dengan isteri saya, saudara pula tu. Malu aku. Silap saya. Niza kena. Dia kata, Datuk Seri dia kata dalam satu mesyuarat, kalau Datuk Seri tak bagi hak milik kekal ni, Datuk Seri masuk neraka. Sedap mulut dia boleh nak tentukan saya masuk neraka syurga. Tak apalah, kita gagahkan juga, kita lawan. Dan pada ketika itu kawan-kawan daripada UMNO yang jadi pembangkang punya puji saya. Kamulah pejuang Melayu yang sanggup mempertahankan tanah. Dia mempertahankan saya. Pas usah cerita lah. Pas daripada hari mula saya jadi Menteri Besar, kami dah kawan baik. Kau je tak tahu. Kami memang kawan baik. Kawan baik sungguh-sungguh. Dalam paling sidang Dewan, bila DAP balon saya bangun saya. Pening saya nak jawab. Ni satu kerajaan. Tapi di pantai saya, yang mempertahankan saya Pak Teh. Yang tahankan saya Akmal. Pening jadi dalam Dewan tu. Tak pernah berlaku dalam dunia. Jadi tuan-tuan dan perempuan, nak cerita pasal pengkhianat ni, mula-mula yang nak mengkhianat, nak menjatuhkan saya, nak menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan, siapa dia? Aziz Bari nama orang tu. Dia ni orang Dap. Melayu Dap. Melayu Dap ni adalah golongan Melayu apa? Melayu bodoh.
Bodoh yang amat bodoh. Faham tak? Memang tak tahu nak cakap lah bodoh datang dari mana. Bukan saja tengin. Bodoh. Ya, tak baik cakap saya lu orang bodoh, tapi memang betul bodoh sangat. Dalam mesyuarat tuan-tuan dan puan-puan tak pernah bercakap sepatah haram. Tapi dia buat usaha, berkawan, pergi berpakat, jumpa dengan orang UMNO, apa dia nak buat? Dia nak jatuhkan saya. Itu bukan pengkhianat pada demo. Dalam diam-diam, mereka juga nak menjatuhkan Tun Mahathir sebagai Perdana Menteri. Ingat tak? Itu bukan pengkhianat. Selepas kita tubuh Kerajaan Perikatan Nasional, kalau saudara-saudara ingat, siapa nama orang tu? Daripada Ceruk Tok Kun, Anwar Ibrahim. Dia pula buat satu persidangan. Dia buat press conference. Dia datang dengan isteri dia, pegang tangan. Tak pernah tengok dia pegang tangan isteri dia. Tak macam saya selalu pegang tangan isteri. Dia datang pegang tangan, duduk, seronok nak jadi Perdana Menteri. Mikrofon punya banyak. Orang ingat apa ceritanya. Dia kata dia dah ada a very formidable and convincing support from MPs. Muslim MPs. Muslim MPs ni datang dari mana tuan-tuan? UMNO lah. Pas ke? Bukannya pas. Daripada orang UMNO dah nak menyokong dia untuk dia nak tubuh kerajaan. Itu bukan pengkhianat. Sedangkan tuan-tuan dan puan-puan kena ingat, masa kita buat Sheraton tu, yang jumpa kat Sheraton tu untuk tujuan apa? Tujuan nak mempertahankan Tun Mahathir. Tujuan nak pertahankan Tun Mahathir untuk dia kekal jadi Perdana Menteri. Kerana yang Xavier daripada Kelang, entah siapa-siapa nama ni, lupa nama ni, semua nak jatuhkan dia. Ingat tak? Ingat tak lagi? Nak jatuhkan dia. Jadi kita di kalangan parti PAS, daripada kalangan kawan-kawan daripada UMNO pun kata kita mesti pertahankan. Jangan bagi sangat ikut cakap demo ni. Itu yang kita cuba buat. Tapi mereka cuba nak mengganggu gugat kestabilan kerajaan. Jadi bila Tun Mahathir selepas langkah Sheraton tu, besok paginya dia letak jawatan. Kita nak buat apa? Kita terpaksa pergi balik. Kalau tuan-tuan ingat, kita terpaksa pergi ke istana. Saya pun pergi ke istana. Tuanku duduk kat depan tengah-tengah. Sebelah kanan ada Peguam Negara, Ketua Setiausaha Negara, Ketua Polis ke? Ketua Polis Negara, saya ingat. Belah kanan. Tuanku kat situ. Kami masuk kena angkat sembah. Sembah. Duduk. Nama Ahmad Faizal Zemu. Parlimen Tambun. Awak nak pilih siapa sebagai Perdana Menteri? Dia tanya. Saya pun kata saya nak Tun Dr. Mahathir. Tulis, sign. Bagi dekat Ketua Setiausaha Negara. Dia simpan. Sulit. Pada ketika itu, kalau semua Anwar Ibrahim dan juga PAN dan juga Keadilan Rakyat bagi sokongan kepada Mahathir, kekal tak Mahathir jadi Perdana Menteri? Tetapi ketika itulah berlaku pengkhianatan. Bila Anwar Ibrahim rasa dia dah boleh jadi Perdana Menteri, dia dah boleh kautin dengan UMNO, dia nak jadi Perdana Menteri, tetapi Allah tidak izinkan. Lepas itu dalam diam-diam dia berpakat. Tidak. Dalam pakat tu, dalam perhimpunan negara UMNO, ingat tak? Apa Zahid Hamidi, orang bagian Datuk cakap? Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi, Ponorogo. Apa dia cakap? Ingat tak? Kau ingat tak kat belakang tu? Kau mau tengok tak? Kau jangan tengok cerita bukan-bukan je dalam telefon tu. Ingat betul-betul apa dia cakap? Dia cakap, hari ini keputusan kita, no Anwar, no Bersatu, no DAP. Betul tak? Tak berapa bulan lepas tu keluar audio, rakaman percakapan telefon. Tak tahu siapa rakam, tak tahulah, wallahualam. Kerajaan ke, polis ke, apa ke, saya tak tahu. Tapi keluar. Dan saya yakin tu suara demo berdua. Dia kata apa? Bagus-bagus. Aku tak dengar cerita ni dah lebih 20 tahun aku tak ikut pimpinan negara UMNO, dia kata. Anwar cakap. Ini baru aku dengar dia gelap. Lepas tu saya bilang kata, don't worry. Ucapan saya tadi tu tactical. Apa maksud tactical ni? Dia kata, tadi aku tipu orang UMNO. Aku Presiden UMNO, aku tipu orang UMNO. Aku kata no Anwar, no DAP, no Bersatu. Dia mengaku dia menipu pada Anwar Ibrahim dalam audio tu. Betul tak? Kalau kau faham lah tactical tu apa maksud.
Faham tak? Ni saya terangkan lah ni. Kan? Taktikal dia kata. Jadi Nemo ni sebenarnya memang sedang berpakat. Yang Zahid tengah menipu orang UMNO. Yang Anwar tengah menipu DAP. Sebab DAP tak nak kawan dengan UMNO. UMNO tak nak kawan dengan DAP. Betul tak? Terang dan jelas. Tapi apa yang sedang berlaku? Sedang bercumbuan dalam gelap. Sedang berkhalwat. Faham? Jadi tolong kabur kat kawan-kawan yang tengah pacak bendera UMNO tu. Koma tengah kena tipu. Kesian. Saya cakap juga dengan orang India tadi. Dia pun tak faham. Kenapa dia pun cepat faham? Orang Melayu ni susah sangat nak faham. Tak tahu. Barisan Nasional tu bukan agama weh. Bukan agama. Boleh. Tinggal. Tak apa. Salah kita tegur. Jadi tuan-tuan dan perempuan. Hari ini kita bukannya nak bergaduh dengan siapa-siapa. Kita nak tubuh sebuah kerajaan yang boleh bagi perkhidmatan pada rakyat. Kita nak buat benda yang baik-baik. Kita dah dengar dah manifesto Perikatan Nasional yang penuhlah dengan segala perkara yang telah kita nak buat apabila kita tubuh kerajaan pada 20 hari bulan nanti. Tuan-tuan dan perempuan, selepas 20 hari bulan dan kita dah berjaya menubuhkan kerajaan di negeri Perak, kita dah berjaya tubuh kerajaan di Putrajaya, insya-Allah kita akan teruskan dengan usaha yang dimulakan oleh Tuan Guru Tan Sri Haji Hadi Awang, Presiden kita, Tan Sri Muhyiddin Yassin, Pengerusi Perikatan Nasional, yang mengimpikan supaya Malaysia ini dapat kita satukan hati-hati mereka yang bersama agama dengan kita, yang satu bangsa, tetapi yang tidak bersekutu dengan musuh-musuh agama kita seperti DAP. Takbir! Allah! Kita nak tarik dia sama-sama. Kita bukan nak bermusuh dengan kawan-kawan yang tengah buat kerja kat depan sana tadi tu. Kita nak usahakan bila kita tubuh kerajaan, kita tak nak palam sini, palam sana, dendam sini, dendam. Kita tak ada dendam. Kita niat kita baik. Kita nakkan perpaduan ummah tu, perpaduan ummah yang sebenar-benarnya. Dan hari ini tuan-tuan dan perempuan, Allah dah beri pada kita satu peluang. Selepas PRU yang ke-14, kita belum satu hati. PRU yang ke-15, kita dah satu hati. Tetapi dirosakkan oleh satu dua orang pemimpin di atas. Yang datang daripada Perak buat malu aku je. Dah selesai masalah mereka ni, insya-Allah kita akan elok balik. Kita akan pakat elok-elok. Tapi sebelum tu, kita menangkan dulu semua kursi-kursi yang kita bertanding. Kita mesti menang di Ulu Kintah. Kita mesti menang di Manjoy. Kita mesti menang di Parlimen Tambun. Kita mesti berjaya mengumpulkan kursi yang mencukupi untuk tubuh kerajaan di negeri Perak. Kita mesti menang kursi yang mencukupi di Parlimen untuk kita dapat angkat salah seorang daripada kita sebagai Perdana Menteri selepas pilihan raya yang akan datang. Ini yang kita kena buat dulu. Dan bila kita jadi pemimpin, kita memimpin dengan baik, mengikut nas agama. Jangan nak buat ikut suka hati tok nenek koma. Faham tak? Jangan ikut kita lawan demo, lepas tu kita ikut perangai demo balik. Tak sah. Jangan gitu. Bila kita buat dan kita dah jadi pemimpin, kita kena bawa pembaruan yang baik-baik. Jadi saudara-saudari sekalian, apa kita nak buat? Dalam pilihan raya ni, kita dah ada base. Kalau di Tambun ni, kita ada banyak ni penyokong PAS. Banyak ni penyokong Bersatu. Banyak ni penyokong Gerakan. Itu base kita. Dengan base kita ni kita boleh menang kalah? Belum boleh menang. Kita kena usaha lebih. Dan usaha lebih ni, jangan bercakap sesama kita. Datang UDM, bawa telefon. Kamu dah tengok dah Sanusi punya ucapan semalam? Tengok, dia balon nampak. Sedap dengar dia cakap. Sanusi bercakap, burung tengah lalu boleh berhenti nak dengar apa dia cakap, baru terbang balik. Punya sedap. Menteri Besar Kedah, kawan baik saya. Suka hati dia je. Kan? Balik-balik datang sini cerita, semalam Peja cakap ini, semalam sama-sama kita rugi. Sampai di sini, di rumah, di mana juga kita berada,
main telefon tu cari kawan-kawan yang tak bersama dengan kita. Ada kawan kita dalam PAN hari ni, sebenarnya dia dah tergerak hati nak bersama dengan kita. Kamu agak-agak, mereka seronok ke kerja dengan DAP dan dengan Anwar Ibrahim? Tak seronok. Tapi kita tak pujuk dia mari sini balik. Pujuk, telefon balik. Ada simpan lagi tak nombor telefon? Telefon balik. Telefon balik kawan daripada Keadilan, kawan daripada DAP yang dulu kamu kawan baik dulu tu pun, telefon balik. Bukan mereka seronok. Mereka bila mereka tahu Anwar sedang cium mulut dengan Zahid Al-Midi, dia hati dia tak seronok. Betul tak? Pergi kontak balik, tarik demo ni. Ini usaha kita, baru kita boleh dapat the extra tu. Extra tu yang akan memenangkan kita, InsyaAllah. Hari ni saya dapati jalan mata kawan-kawan daripada PAS ni. Saya nak khabar betul tak? Ikhlas kami cakap, kalau dulu kita dalam PRU ke 14 pergi rumah ke rumah, hati tak berapa seronok. Bila yang sokong tu sokong lah, yang tak sokong tu dia pelayan kita buat nohin je. Tapi saya nak cabar hari ni Muslimat, pemuda, pergi jalan rumah ke rumah, pakai baju Perikatan Nasional. Dia pun tak ada nak bermusuh dengan kita dah. Betul tak? Betul tak? Jadi apa takut? Buat. Kena buat lebih sikit. Jangan duduk sesama kita. Duduk dengan Mubin nak buat apa? Mubin dah tentu campaign manager saya. Duduk dengan Puteri dah tentu dia calon. Jangan duduk sesama kita. Pergi cari orang lain, tambah lagi kekuatan kita. InsyaAllah. Saya nak sangat tengok. Saya nak sangat tengok. Dulu saya dah buat silap. Sebagai calon Pakatan Harapan, pengurusi Pakatan Harapan Negeri Perak, saya berkenalan dengan Ustaz Hafiz Sabri. Contoh. Saya berkenalan, saya tengok Allah bercinta. Seronok aku tengok budak ni. Kalau aku boleh lah, kalau aku dulu dengar cakap mak aku, mahu aku jadi macam dia. Tapi tak pernah dengar cakap mak, dengar cakap kawan. Itu karaoke sajalah. Tak adalah nak belajar ngaji, tak ada nak belajar agama. Betul tak? Ini cerita betul. Allah Komo pun buat juga dulu. Jadi bila saya tengok, tapi kalau kita, kalaulah ditakdirkan kita tak usaha, kalah dia lagi sekali. Saya selalu cakap kat isteri saya, budak Hafiz Sabri ni, saya kata, kalau anak kita, saya ada anak lelaki seorang tu je lah cinta hati saya, lelaki. Saya kata, kalau besok umur dia 36 tahun, bayi Ustaz Hafiz Sabri, aku nak perangai dia macam Hafiz Sabri. Betul tak? Akhlaknya mulia, peketinya cantik, ilmu agamanya tinggi, ngajar agama dekat sekolah-sekolah, dekat masjid-masjid. Bukan macam kamu kat belakang tu, isap rokok. Cari power pokok, isap rokok. Cari bus station, isap rokok. Cari bus stop, isap rokok. Tengok orang macam Hafiz Sabri ni, bagus, boleh jadi pemimpin. Besok dia boleh pimpin kita balik. Walaupun saya lagi tua dari dia. Itu yang saya nak sangat. Tapi kalau kita tak usaha lebih sikit tu, mungkin dia akan gagal. Jadi ingat ini, sebelum saya balik, ingat perkara tu, buat sungguh-sungguh. Puteri Khalijah, orang di kalangan kita, bukan datang daripada kayangan, kita petik dari kayangan turun walaupun nama dia puteri. Dia di kalangan kita, daripada orang yang buat catering, buat masak sini, berniaga kecil-kecilan. Kita bagi peluang jadi ahli majlis. Orang yang paling ahli majlis, yang paling performing dalam majlis Bandaraya Ipoh, Puteri Khalijah lah orang. Kerja sungguh-sungguh. Pergi ke sini, ke sana, ke sini, ke sana. Laju kerjanya. Memberi khidmat. Orang macam ni kita nak teruskan. Kalau kita bawa orang yang cakap pasal GDP, yang cakap pasal the new world order, pening. Kita pening. Last kali longkang tersumbat, tak settle. Last kali masalah gerai tepi jalan, tak settle. Cerita Anwar Ibrahim cakap apa? New world order, otak dia. Cakap pandai sangat, apa pun tak jadi. Dulu jadi Timbalan Perdana Menteri, apa tak buat? Betul? Kurang-kurang peja jadi menteri besar, macam-macam dia buat. Piala Malaysia lah kurang-kurang. Cikgu pun dah cikgu. Tuition pun orang tak datang. Betul tak? Cikgu, jangan kata cikgu. Tak apa, cikgu baik. Cikgu baik. Cikgu yang lain lah. Cikgu yang itu tak lah pandai sangat.
Saya ingatkan pandai dah, tolong juga. Tapi kawan saya, dia kawan saya. Tu pasal saya boleh kata, kamu jangan kata, kamu tak kawan dengan dia, saya kawan dengan dia, saya boleh kata. Faham tak? Faham? Jadi tuan-tuan dan puan, ingatan saya kepada semua pada hari ini, orang Melayu dah mula menyokong Perikatan Nasional. Jaga adab, jaga tata susila, senyum mau lebih manis sikit, misai gunting sikit, nak tackle orang. Bila nak pergi jumpa tu, badan masam tu pakai lagi spray sikit. Pergi rumah ke rumah, pujuk orang untuk menyokong kita lagi. Sokongan dah cantik. Cina pun dah mula nak terima kita, tapi tak tahu macam mana nak masuk. Bila tengok lebih ni, nak ke kawan dengan aku, dia kata. Dia tak tahu. Kamu pun cakap, tak okay, macam dah baik kan? Barulah dia nak kawan dengan kita. Betul tak? Kalau kamu jalan kita, aku pun tak percaya dengan kamu, dia pun tak percaya dengan kamu, lebur. Betul tak? Pergi, usaha, yakin kita buat benda betul, mesti mau yakin. Dan bila kita dah usaha dengan sungguh-sungguh, niat nak keluar rumah, niat yang baik. Jangan niat aku besok nak tubuh kerajaan, jaga kamu, kontrak ni aku punya, jaga kamu, aku nak buang kamu, jaga kamu, aku nak tukar kamu, aku jaga. Itu tak boleh. Niat baik, aku nak bagi khidmat kepada masyarakat, aku nak jadikan kerajaan-kerajaan yang baik demi rakyat, kerana Allah. Niat mesti kerana Allah. Faham tak? Bila kita dah baik-baik niat macam tu, Allah akan usik hati-hati orang yang jumpa kita tu. Kita senyum sikit. Saya ingat dulu saya bawa Datuk Mukris kempen. Saya tanya makcik tu, kenapa makcik sokong? Dia orang kuat PAS masa tu. Masa tu saya lawan PAS. Kenapa makcik boleh konar, dia kata. Saya kata, boleh tiba-tiba sokong. Dia kata, saya tak sangka anak Dr. Mahathir ni, anak Perdana Menteri, dia jalan, dia tengah duduk bawah rumah. Mukris berhenti, paling cakap, Assalamualaikum. Tersentuh hati dia, kata, baiknya budak ni. Anak Perdana Menteri berhenti pusing, cakap Assalamualaikum. Sebenarnya koma pun lalu akan cakap Assalamualaikum, tapi dia tersentuh hati dia. Dia sokong. Nampak? Nampak? Itu yang kita nak cari ni. Itu yang kita nak cari. Bila kita niat baik, Allah akan sentuh hati. Dia bukanya hati orang tu. Dia kata, nampak peja, nampak cantik. Rupanya sebenarnya bodoh, buruk, tapi dia nampak cantik. Dia jadi macam tu. Jadi ingat, yakin sungguh-sungguh, mesti yakin dan buat. Jangan yakin, doa, orang lain buat, tak jadi. Kita kena buat. Boleh tak? Jadi terima kasih semua. Saya tak nak cakap panjang-panjang. Kalau cakap panjang-panjang lagi, banyak cerita fitnah keluar pula. Juga cerita fitnah, cerita yang tak elok-elok. Saya tak nak cerita terlepas, cerita yang tak baik, aibkan orang dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan perempuan, terima kasih semua kerana hari ini datang, keluar beramai-ramai dan sampai lewat malam. Terima kasih semua yang nak pakai baju Perikatan Nasional. Terima kasih kepada yang tak pakai baju Perikatan Nasional tapi nak baju, ambil, jangan lupa. Besok pagi pakai, jalan keluar, jangan makan pagi kat rumah. Pakai baju Perikatan Nasional, keluar, jumpa kawan-kawan. Dan insya-Allah kita akan berjaya. Selepas 20 hari bulan, saya harap saya dapat datang balik ke Hulu Kuang. Kita buat kenduri besar-besar, kita sembelih lembu, kita raikan kejayaan kita dapat menubuhkan kerajaan di negeri Perak dan juga di Putrajaya. Terima kasih semua, semoga berjaya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Perikatan. 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 Yang belakang baju merah, Perikatan. Jadi